Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Saiful bin Muhammad Azlan dari unit PM1 ambilan Jun 2023-28. Hari ini saya akan melaksanakan tugasan 3 yang saya akan menerangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh-tokoh dalam mentadbirkan bahasa Melayu. Baiklah, pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dato' Muhammad Fazil bin Baharudin, pensyarah sejarah bahasa Melayu, kerana telah mendidik dan membimbing saya dalam menjayakan pelaksanaan esei ini. Terima kasih juga kepada ahli kumpulan saya yang sentiasa bertengkus lumus, iaitu Muzul Mufiz, dan sentiasa bersama saya sepanjang tugasan ini dilaksanakan. Baiklah, objektif tugasan ini ialah untuk bezakan peranan dan pemikiran dua orang tokoh dalam mentadbirkan bahasa Melayu. Yang kedua, menjelaskan jasa dan sumbangan dua orang tokoh yang mentadbirkan bahasa Melayu. Menerangkan dengan lebih terperinci pemikiran dua tokoh dalam bidang ini. Pandangan ini dilaksanakan adalah untuk mengambil iktibar contoh yang baik yang berada dalam dua tokoh ini. Baiklah, tokoh yang pertama ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Saya akan menerangkan biodata profil beliau. Nama penuh beliau Nik Safiah binti Nik Abdul Karim. Beliau lahir pada 17 Disember 1939. Beliau berasal dari Kampung Panggul, Kota Baru, Kelantan. Sekarang umur beliau ialah 83 tahun. Pendidikan awal beliau di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru, dan sekolah yang seterusnya Kolej Perempuan Melayu Jalan Damansara. Di Alam Universiti pula beliau mengambil ijazah Sarjana Muda UM dan mengambil ijazah Kedoktoran Falsafah untuk Universiti Ohio, Amerika Syarikat. Beliau mempunyai pengalaman sebagai Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, penulis, ahli penasihat Majlis Kebangsaan bagi Integrasi Wanita dalam Pembangunan, lain kata NACYWID. Kegiatan beliau selepas bersara, beliau mengajar sambilan di rancangan pengajian gender Fakulti Sastera dan Sains Sosial UM. Beliau menjadi pakar runding bahasa dan pengajian wanita. Seterusnya menjadi pakar rujuk Kementerian Pelajaran Singapura dalam bidang penulisan buku teks bahasa Melayu. Baiklah, yang seterusnya Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim ini telah menerbitkan banyak buku-buku dan karya. Antara karya yang beliau terbitkan ialah Panorama Bahasa Melayu Sepanjang Zaman, Biografi Akademik Nik Safiah Karim, dan Tata Bahasa Dewan edisi ketiga. Ini adalah contoh buku Tata Bahasa Dewan edisi 3 yang karya Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Ini adalah contohnya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang bahasa Melayu dan sejarah bahasa Melayu berdasarkan pandangan Nik Safiah Karim. Bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan konsep dan pemikiran yang teknikal serta berfungsi sebagai sarana budaya yang tinggi. Ada dua perkara utama untuk memastikan penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu yang tinggi, iaitu keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa. Baiklah, sejarah bahasa Melayu berdasarkan pandangan tokoh Nik Safiah Karim. Bahasa Melayu mempunyai sejarah yang gilang gemilang. Sejak zaman silam lagi bahasa Melayu menjadi lingua franca bagi kawasan Kepulauan Melayu. Apabila Islam datang ke kawasan ini melalui perdagangan dari Arab ke Tanah Melayu, ini bahasa Melayu berperanan sebagai alat untuk penyebaran agama Islam. Selain itu, pada kemuncak kegemilangan Kesultanan Melayu di Melaka,
Bahasa Melayu memainkan peranan sebagai bahasa pentadbiran, bahasa perdagangan, bahasa perundangan, bahasa setera dan bahasa perhubungan. Ahli masyarakat yang terdiri bukan sahaja daripada orang Melayu tetapi juga penduduk seluruh Kepulauan Melayu dan orang asing yang datang untuk berniaga. Untuk pengetahuan anda, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan 4 buah negara, iaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan dituturkan dengan luasnya oleh beberapa kelompok masyarakat lain seperti di selatan Thailand dan Kepulauan Kokos. Di bahagian sepadan Thailand, kebanyakannya cakap betul-betul bahasa Melayu, kerana mereka tinggal di kawasan yang dekat dengan sempadan Kelantan. Baiklah, seterusnya Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim banyak menyumbangkan dalam mentadbirkan bahasa Melayu. Antara sumbangan-sumbangan beliau ialah beliau menerbitkan lebih 35 buah buku berkaitan dengan bahasa. Beliau juga menerbitkan pelbagai karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat. Ini adalah contoh karya beliau. Baik, seterusnya beliau juga menasihati orang Melayu untuk mempelajari dan mentadbirkan bahasa Melayu agar bahasa Melayu ini dapat dibawa setaraf dengan bahasa. Seterusnya beliau juga memastikan bahasa Melayu menjadi asas pendidikan negara. Seperti yang kalian tahu, bahasa Melayu digunakan dalam setiap buku pendidikan dan juga dalam urusan rasmi. Sumbangan beliau yang seterusnya, beliau lebih menumpukan sosiolinguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhakim Mufiz bin Muhammad Karmizi dan saya akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh yang saya pilih, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar. Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar. Biodatanya. Beliau dilahirkan di Jitra Kedah, Darul Aman, dan beliau menerima pendidikan di Sekolah Melayu Jitra Kedah, Kampung Baharu Girls School Al-Usta, Sekolah Menengah Malay Girls College Kuala Lumpur, Sultan Abdul Hamid College Al-Usta, dan beliau menyambung pengajian di IPT dengan mengambil sarjana muda dalam bahasa dan kesusasteraan Indonesia di Universiti Indonesia Jakarta pada tahun 1961. Kemudian beliau menyambung sarjana dalam bidang yang sama, iaitu Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Universiti Indonesia Jakarta 1963, dan beliau mengambil PhD dalam General Linguistik di University of London, dan beliau juga mengambil Doktor Persuratan di Linguistik Melayu di Universiti Malaya 1998. Beliau sekarang menyandang kerusi Za'ba, iaitu profesor di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak, Darul Rizwan. Beliau juga merupakan antara pengarang yang mempunyai karya yang terkemuka yang sering dibaca oleh tokoh-tokoh maupun orang-orang biasa. Antara karya terkemuka beliau ialah Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Malaya dan Bahasa Indonesia, satu perbandingan pola, yang dikarang pada tahun 1968. Selain itu, The Malay Peoples of Malaysia and Their Language pada tahun 1993. Di samping itu, Setia dan Santun Bahasa pada tahun 2002, dan akhir sekali Bahasa Malaysia Saintifik pada tahun 1987. Asmah Haji Omar mempunyai satu pandangan tentang bahasa Melayu dan sejarahnya. Menurut beliau, bahasa Melayu sebagai bahasa rumpun Austronesia terbahagi kepada 4 keluarga, iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan juga Polinesia. Keluarga Melanesia, Micronesia dan Polinesia terletak di Lautan Pasifik, sedangkan keluarga Indonesia terletak jauh sedikit dari Lautan Pasifik. Kelihatan ada garis yang memisahkan keluarga Indonesia dengan ketiga-tiga keluarga yang lain.
Oleh itu, bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat, dan keluarga yang lain dikenali sebagai bahasa Austronesia Timur. Bahasa-bahasa yang terdapat dalam wilayah Nusantara seperti Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei termasuk dalam keluarga bahasa Indonesia atau bahasa Austronesia Barat. Sejarah bahasa Melayu menurut Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar pada tahun 2008 telah menyatakan susur galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Ensiklopedia ini memerihalkan dan memperincikan tentang perkembangan bahasa Melayu dari sudut variasi, sejarah, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu ataupun tata bahasa, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologinya. Di sini kita dapat melihat bahawa penelitian mengenai bahasa kanak-kanak itu dilakukan secara empiris dan perbincangan bertumpu pada pelbagai unit dan fungsi bahasa. Beberapa penemuan beliau terhadap subjek penyelidikan sesuai dengan sesuatu tempat dalam bahasa lain menurut peredaran masa yang sesuai dan peningkatan usia kanak-kanak. Hal ini sememangnya sudah dapat dijangka kerana bahasa-bahasa berbeza dalam sistemnya, iaitu satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam memperkatakan bahasa orang dewasa pula, kita dapat melihat pemikiran orang Melayu ini dalam perhitungan mereka dalam konsep ruang dan waktu serta cara mengeluarkan arahan dalam bahasa tulisan, iaitu dalam soal peperiksaan. Bab kata bahasa orang dewasa maupun bahasa kanak-kanak, beliau melihat gejala yang berlaku dari kacamata prinsip kerelatifan bahasa yang menyatakan bahawa beliau adalah teropong untuk mengenal alam sekeliling, yang menyatakan bahawa bahasa ialah teropong, bahasa ialah sistem-sistem yang berbeza dari bahasa ke bahasa lain yang menyebabkan penglihatan dunia yang berlainan. Beliau sesungguhnya telah memberi banyak sumbangan terhadap dalam usahanya untuk memertabatkan bahasa Melayu. Seperti contoh, beliau merupakan ahli akademik di Universiti Malaya dan juga ahli akademik di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim, Perak. Beliau juga memegang beberapa jawatan pentadbiran di Universiti Malaya dan menghasilkan beberapa puluhan buah buku yang berkaitan dengan bahasa dan linguistik, seperti yang saya sertakan contoh tadi, karya-karya yang terkemuka beliau. Dan beliau juga telah mengarang beberapa majalah ataupun kertas kerja. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada pandangan Dr. Safiah Karim ini ialah bahasa Melayu adalah tonggak utama kenegaraan Malaysia, kerana bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa kebangsaan kerana bahasa ini memegang peranan yang penting sebagai penyatu bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan kebangsaan. Segala urusan rasmi kerajaan wajib menggunakan bahasa Melayu. Selain itu, perjuangan memantabatkan bahasa Melayu sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat yang lalu. Perjuangan nenek moyang kita ini diteruskan generasi demi generasi, tetapi lumrahnya perjuangannya masih berhadapan cabaran sehingga kini. Tambah lagi, dengan wujudnya bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi dunia, nilai ekonomi bahasa Melayu selalu dilihat rendah, termasuk dalam Malaysia sendiri. Oleh itu, bagi memantabatkan bahasa Melayu, semua pihak haruslah memperbagaikan bahasa Melayu dari setiap urusan dan menghapuskan sikap memandang rendah terhadap penggunaan bahasa Melayu dan penggunaan bahasa Melayu dan menggunakan bahasa Melayu sebagai medium utama di setiap urusan di sekolah ataupun kolej dan universiti. Sekali, penggunaan bahasa Melayu perlu diterapkan dalam setiap urusan, tidak kira rasmi atau tidak, agar generasi kini cakna akan kedudukan bahasa Melayu dan dapat membawa bahasa Melayu setaraf bahasa. Ini dapatlah kita simpulkan bahawa Asmah Haji Omar ini merupakan tokoh yang penting dalam perkembangan bahasa Melayu.
Ilmu beliau yang luas disertai dengan kepakaran yang pelbagai dalam hampir semua bidang kajian bahasa Melayu menjadikan beliau tempat rujukan kepada pengkaji-pengkaji bahasa Melayu lain. Selain itu, sumbangan beliau dalam dunia akademik dan kesarjanaan juga, beliau turut terlibat menganggotai agensi dan jawatan kuasa penting yang membina bahasa Melayu sebagai bahasa moden pada hari ini. Jasa beliau dalam bentuk bahasa Melayu moden yang berkembang sebagai bahasa ilmu dan bahasa saintifik hari ini sangatlah besar. Beliau juga menyumbang kepada pembentukan dasar, malah memberikan pencerahan melalui tulisan beliau dalam puluhan buku yang diterbitkan dalam ratusan kerja yang dibentangkan. Sekian dari kami. Kami mohon ampun jika ada salah bicara juga tersilap kata. Kami mengundur diri. Terima kasih.